walaupun dalam bentuk musibah dihantarkan kepada kita, itu juga bernama ujian, tanda sayangnya Allah kepada kita. Tapi muslimin muslimat, kita berkeluh kesah, kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah. Kita tak faham bahawa musibah yang sampai kepada kita, kesusahan yang kita rasai dalam COVID-19 ini, muslimin muslimat, hadiah daripada Allah. Allah nak test kita bagaimana kita mendepani semua ini. Oleh itu, setiap muslim yang beriman kepada Allah tidak seharusnya merasakan keluh kesah apabila mendapat suatu musibah. Okey? Atau melihat bahaya yang ditentukan oleh Allah, kerana ia tergolong orang-orang munafik yang tidak bersyukur kepada Allah. Dapat je musibah, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia tak reti nak bersabar. Yang retinya berkeluh kesah, kenapa aku, kenapa bukan dia, kenapa waktu 2020 ni, kenapa tak tahun lepas. Macam-macam kita. Allah rakamkan sifat manusia yang begini dalam Al-Ma'arij 20 hingga 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Muslimin muslimat dirahmati Allah, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, jazu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, manu'a, bakhil. Apa ni muslimin muslimat? Dia dapat nikmat, dia dapat harta, dia dapat rezeki. Bila ada pada genggaman dia, orang datang sikit ketuk pintu pun, tutup pintu, bagi tahu ibu tak ada kat rumah, tu nak minta pinjam duit lah tu. Allahu Akbar. Dia menghalang dirinya daripada menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang Allah hantarkan. Kita pernah tak terfikir, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tengah sedap-sedap makan kat restoran, ada 50 orang yang sedang makan. Kenapa 5 orang sahaja yang orang buta sedang dipimpin itu, orang yang memimpin itu tak buta. Tiba-tiba dia ambil random saja. Pergi meja sana, meja tengah, meja hujung. Kita terfikir tak, kenapa ya? Ke dia dah ada macam filem Piramli, cerita orang minyak tu pangkah dekat pintu kan? Bukan. Ke dia tahu yang mana dia dah dapat, mana yang tidak duit? Tak, muslimin muslimat dirahmati Allah. Macam kucing, tiba-tiba banyak orang kat situ yang ada sisa makanan dalam pinggan. Kenapa kucing tu datang kat kita? Kita tak fikir ke bahawa Allah yang hantarkan orang tu, makhluk yang bernama kucing itu, bahawa rezekinya hari ini Allah dah tentukan berada pada kita. Maka kita, perintah Allah disuruh tumpangkan rezeki yang kita dapat ini, agihkan kepada orang lain juga. Sebab sebenarnya melalui kantung rezeki poket kita itu, ada rezeki orang lain. Buktinya cukup bulan. Kenapa kita sibuk? Hutang ni bayar. Kereta pula rosak. Pergi klinik pula anak sakit. Rezeki doktor pula. Kan muslimin muslimat? Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas perjalanan takdir yang telah Allah tentukan. Lalu bila kita pandang ini muslimin muslimat, bentuk musibah apapun kekal. Jangan ada jazu'a, berkeluh kesah. Jangan ada manu'a, makin bakhil kepada Allah. Muslimin muslimat, orang yang boleh terhindar daripada jazu'a, manu'a ini, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat. Ustazah, saya solat juga, tapi kenapa masih ada bakhil kat hati saya? Saya solat juga, tapi kenapa keluh kesah ni tak berhenti kat hati saya? Ceklah solatmu. Muslimin muslimat, berapa bulan dah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 bulan dah kita dalam PKP. Ada yang memang dah tak ada kerja langsung. Kita hanya berkeluh kesah kat rumah. Berapa ramai di kalangan kita menggunakan manfaat masa yang Allah beri ini dengan perbetulkan bacaan solat. Kebacaan solat kita masa kecil dulu belajar fardu ain dengan ustaz-ustaz dekat surau. Itu je lah yang kita baca, tak ada niat pun untuk perbetulkan. Itu baru segi rukun qauli. Apa yang kita lafazkan dalam solat. Kita tak belajar pun muslimin muslimat. Tak ada hati pun untuk ditundukkan belajar menekuni macam mana nak khusyuk lagi dalam solat.
Macam mana nak perbaiki solat? Bila kamu perbaiki solat kamu, akan hilanglah jazu'a, akan hilanglah manu'a. Allah, muslimin muslimat, awal PKP bulan 3, berapa ramai yang berkongsi dengan Ustazah, syukur PKP Ustazah, saya bukan buat qabliyah zuhur tu 2 rakaat, tapi saya fokus setiap sebelum zuhur tu, saya nak buat 4 rakaat solat sunat qabliyah. Alhamdulillah, mampu teruskan tak? Jangan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, sunat qabliyah ba'diyah beria-ria, fardu zuhurnya entah ke mana. Masa fardu zuhur buat main-main saja. Kenapa? Muslimin muslimat, sedangkan yang wajib adalah fardu zuhur. Perbaiki yang ibadah kita. Itu maksud Ustazah. Tapi bila telah 250 hari lebih kita berada dalam PKP, solat sunat pun kita tak buat. Dah terbiasa bersantai-santai, duduk saja. Allahu Rabbi, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita mengakui kita berkeluh kesah dengan Allah. Kita mengakui kita ada manu'ah. Rasa macam, kenapa orang asyik datang minta ke aku je ni? Penat aku cari rezeki ni. Allahu Akbar, kerana kita tidak menghayati solat kita itu sebenarnya lambang tunduk patuh kita kepada Allah. Khusyuk. Apa itu? Menundukkan hatinya bukan saja di dalam solat tapi juga di luar solat. Allah bagi nikmat, ada orang PKP ini rezekinya makin mencanak naik. Bukan macam tersekat. Betul tak muslimin muslimat? Masya Allah, ada sahabat-sahabat saya yang diangkat oleh Allah dengan makin banyak sedekahnya, sebab dia kata, dapat buat bisnes dari rumah Ustazah, syukur sangat-sangat. Jadi saya nak bersyukur pada Allah ni dengan macam mana? Tak melupakan orang-orang yang patut diberi perhatian. Itu kan amanah-amanah Allah untuk kita.